Baik, seperti yang dijanjikan, segmen pertanian sekarang menemui auda penonton dan Alhamdulillah di sebelah kiri saya iaitu Yang Mulia Tuan Herman bin Haji Abu, Pegawai Pertanian Kanan, pemangku penolong pengarah pertanian bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan Herman. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah hari ini kita ni bersama dalam segmen pertanian untuk memperkatakan ni mengenai satu tajuk yang cukup menarik buat kita berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni yang menyaksikan ini. Fungsi utama bahagian industri tanaman. Betul ya? Betul. Baik. Untuk memulakan segmen wawancara kita ini, pertama sekali sampai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas masa yang diluangkan. Kita persilakan Tuan Herman sekarang untuk memberikan pengenalan sedikitlah mengenai tajuk ini. Silakan. Okey, terima kasih saya ucapkan. Jadi pada hari ini kita ni akan membincangkan lebih kepada industri tanaman yang terdapat di Jabatan Pertanian maupun pada pihak swasta. Jadi sebelum kita terus kepada berbincang kepada bahagian industri tanaman, saya akan menyebutkan mengenai dengan visi dan misi dahulu. Jadi visi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ialah ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor. Jadi di sana ada ditekankan satu ialah produktiviti, kedua iaitu menggunakan teknologi, dan yang terakhir ialah berorientasikan ekspor. Jadi perkara-perkara ini harus jabatan ataupun kementerian tekankan kerana ini adalah tujuan utama mengapa kita meningkatkan keluaran hasil. Manakala bagi misinya pula mempercepatkan pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui teknologi tinggi dan juga berorientasikan ekspor, dengan menggalakkan penyertaan pelaburan tempatan. Jadi sekali lagi dalam misi tersebut perkara-perkara yang disebutkan pada visi ditekankan kembali, iaitu produktiviti, teknologi, ekspor dan juga memfokus kepada penghasilan produk yang bernilai tinggi dan juga produk-produk primer. Jadi itu serba sedikit sebagai pembukaan ataupun brief apa yang kita lakukan pada hari ini. Iya, baik. Di bawah struktur jabatan ini ianya mempunyai berapa bahagian, Tuan? Okey, dalam Jabatan Pertanian terdapat 5 bahagian utama yang mendukung visi dan misi jabatan. Jadi salah satunya bahagian itu adalah bahagian industri tanaman, dan yang lain bahagian industri ternakan, bahagian industri agri makanan dan juga bahagian industri padi. Jadi kita akan memfokus kepada bahagian industri tanaman, iaitu bahagian industri tanaman terdapat 5 industri-industri di bawahnya, iaitu industri sayur-sayuran, industri buah-buahan, kemudian industri pelbagai tanaman, dan juga industri florikultur atau dikenali dengan bunga-bungaan. Jadi dan yang terakhir sekali ada bahagian ini juga ada memberikan perkhidmatan-perkhidmatan seperti kawalan kualiti, keselamatan permakanan apabila menyentuh mengenai dengan kesegaran sayur-sayuran, buah-buahan dan yang dipasarkan di negara kita maupun di luar negeri.
Itu semuanya berada di bahagian industri tanaman sahaja ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, pelbagai industri pelbagai tanaman, florikultur rupanya bunga-bunga mempunyai marketnya yang tersendiri ya. Baru tadi tahu tu. Jadi di sini tuan ya, fungsi utama bahagian industri tanaman ini mungkin dapat dijelaskan. Okey, bahagian tanaman mempunyai berbagai fungsi ya. Yang pertama sekali iaitu fungsi utama memang memfokus kepada pengeluaran hasil tempatan. Objektif ataupun fungsi yang pertama ini sangat luas bagi industri tanaman, iaitu menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi bagi negara Brunei Darussalam. Jadi itu tugas utama bahagian industri tanaman. Manakala bagi fungsi-fungsi lain termasuklah memberikan khidmat nasihat ataupun kepakaran kepada pengusaha-pengusaha, khususnya peladang-peladang kita ni dalam industri tanaman, dalam memberikan nasihat seperti bagaimana cara mengatur ataupun membuat penjagaan kepada tanaman. Dari segi kawalan perosak tanaman. Perosak tanaman ini terbagi kepada dua, iaitu perosak penyakit, haiwan juga. Tapi yang utama adalah penyakit tanaman. Dan yang kedua adalah serangga perosak tanaman. Dan yang selalu disebut-sebutkan haiwan perosak. Bukan haiwan pets, tapi haiwan perosak. Okey. Seterusnya, bahagian ini juga mempunyai fungsi membantu pengusaha-pengusaha dalam memudah cara rangkaian pemasaran hasil-hasil mereka. Jika pengusaha-pengusaha ini menghadapi kesukaran dalam memasarkan hasil-hasil ladang mereka, maka bahagian ini akan membantu pengusaha bagi memasuki pasaran-pasaran tempatan, seperti pasaraya-pasaraya, kemudian restoran-restoran, dan juga pembeli-pembeli secara yang memborong terus dari ladang. Jadi ini juga turut dibantu. Dan seterusnya, yang paling penting iaitu menjaga keselamatan produk tersebut. Jadi di sini apabila kita bercakap mengenai dengan keselamatan makanan, perkara-perkara yang akan ditekankan ialah mengenai dengan kandungan-kandungan bahan kimia di dalam sayuran tersebut. Jadi ini turut ditekankan dalam penjagaan ladang tersebut. Okey, itu antara fungsi utama ya, bahagian industri tanaman. Jadi bagaimana dengan inisiatif dan juga peranan dalam meningkatkan keluaran industri tanaman ini? Okey, ada beberapa inisiatif yang telah dan sedang dijalankan pada masa ini. Jadi antara inisiatif-inisiatif tersebut adalah seperti projek rintis. Jadi projek rintis ini adalah khusus bagi pemohon-pemohon baru. Jadi yang berminat dan mahu berkecimpung di dalam industri pertanian ataupun industri tanaman, sama ada mahu mengusahakan bidang sayur-sayuran, bidang buah-buahan maupun pelbagai tanaman dan juga florikultur. Jadi para pemohon yang baru khususnya akan menghadapkan kertas kerja mereka kepada jabatan untuk dinilai kesesuaiannya dan untuk dinilai mengenai dengan pasarannya, adakah ia memenuhi dan tidak merugikan kepada pengusaha itu sendiri. Jadi perkara-perkara ini akan diteliti. Jadi inisiatif lain iaitu projek ataupun program penambahan kawasan ataupun expansion program. Jadi expansion program ini khusus bagi pengusaha-pengusaha ataupun syarikat-syarikat yang ingin menambah kawasan mereka. Jadi contohnya
pada masa ini pengusaha tersebut hanya mempunyai 2 hektar dan ingin menambah kepada 5 hektar lah secara keseluruhan. Jadi ini dipanggil project expansion. Okay. Jadi ini memang digalakkan sebab termasuk dalam fungsi utama iaitu meningkatkan hasil productivity juga. Dan inisiatif lain kita juga ada mempunyai program pendedahan belia. Jadi ini khusus dan mensasarkan belia-belia yang ingin berkecimpung dalam bidang pertanian. Jadi kita bukakan. Jadi jabatan akan mengadakan kursus-kursus yang intensif kepada belia-belia tersebut. Termasuklah mengajar cara-cara ataupun tata cara membuat kertas kerja. Dan secara langsung juga dijemput daripada agensi-agensi lain seperti penyedia-penyedia kewangan, pinjaman kewangan, dana-dana bagi memberikan startup capital. Jadi agar belia ini mempunyai kesempatan juga dalam mengusahakan ladang-ladang yang baru bagi belia-belia ini. Jadi selalunya prosedur untuk program pendedahan belia ini macam mana kan tu? Siapa sahaja ataupun para belia ataupun mesti ada background ataupun latar belakang pertanian? Jabatan tidak mengkhususkan latar belakang. Jadi mana-mana belia ataupun gerduan yang telah menghabiskan pengajian mereka adalah dipelawak. Jadi dalam program ini belia-belia akan didedahkan dengan latar belakang pertanian. Sama ada sayur-sayuran, buah-buahan. Belum terus bercucuk tanam. Belum. Kursus dahulu. Ya, kursus dahulu, intensif, kemudian dibawa melawat ke ladang-ladang yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Sama ada yang komersial, yang sederhana, untuk mendedahkan mereka the real situation dalam bidang agriculture ini. Dan apakah opportunities yang boleh mereka ceburi. Jadi di sana kita akan mendedahkan mereka kalaupun tidak sepenuhnya tapi seakan-akan penuh lah. Jadi bukan sahaja ladang, kita akan mengadakan perjumpaan dan lawatan ke supermarket. Jadi supaya mereka tahu prosesnya bagaimana untuk memasarkan ke pasaran. Jadi semua itu kita dedahkan kepada mereka agar mereka tahu bagaimana dan macam mana caranya untuk menghasilkan dan apakah demand daripada pihak-pihak pembeli ataupun pasar-pasar raya. Wow, luar biasa sekali ya. Pastinya kita percaya dengan inisiatif sebegini mampu menarik minat muda belia kita ni untuk berkecimpung di dalam dunia pertanian ini ya. Menurut amatan tuan sendiri, memang muda belia kita ni ataupun program sebegini mendapat sambutan yang baik? Alhamdulillah, setakat ini setelah kami ataupun jabatan mengadakan beberapa siri kursus dan program ini, sebanyak 150 lebih sudah menjadi pengusaha yang bertaraf belia sekarang ini. Dan mereka ini adalah terdiri daripada graduan-graduan yang telah menghabiskan bahagian akademik mereka dan terus mencuburi. Bahkan mereka mempunyai bidang akademik yang berlainan. Lain daripada apa yang dipelajari dan memasuki bidang entrepreneur yang industri pertanian. Jadi itu merupakan satu cabaran, tapi mereka menempuhinya dengan berjaya. Alhamdulillah. Itu yang sangat-sangat kita lah. Tapi itu baru sebahagian. Mungkin ada lagi inisiatif dan juga peranan dalam meningkatkan keluaran industri tanaman. Jadi selain daripada itu ada juga inisiatif-inisiatif seperti yang akan diperkenalkan peladangan berkontrak. Jadi peladangan berkontrak ini lebih menjurus kepada menghasilkan satu-satu produk bagi mendukung kontrak tersebut dan ataupun memberikan
supply kepada syarikat yang akan berkontrak dengan mana-mana pengusaha-pengusaha maupun belia. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang akan diberikan kerana banyak sudah syarikat-syarikat besar di negara Brunei Darussalam telah pun menceburi dan bertapak di negara Brunei Darussalam sebagai pengusaha-pengusaha ataupun pengeluar-pengeluar hasil pertanian bagi tujuan ekspor. Jadi ini kesempatan yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kita ni untuk menjadi peladangan berkontrak bersama syarikat tersebut dalam mencapai tujuan utama iaitu ekspor. Jadi mereka dipermudahkan. Tak perlu pun cari pasaran, tak perlu mencari macam teknologi yang mana yang akan dipilih. Semua dibekalkan oleh pada syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan tersebut. So maksudnya peladangan berkontrak ini adalah satu usaha yang akan diadakan nanti ke depan ini ya. Kita percaya dengan melibatkan diri dalam peladangan berkontrak ini, mereka tidak lagi perlu mencari networking. Mereka hanya tahu sahaja mengusahakan, memang confirm ada pembeli sudah. Jadi salah satu inisiatif yang sini akan diberikan kepada mana-mana yang berminat dalam industri pertanian. Itulah Atul ya, antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan ya bagi kita percayalah ya untuk menarik minat ya orang-orang kita ni dalam melaksanakan pertanian ini ya. Jadi program-program lain yang mungkin boleh dikongsi sama ni bersama kita berdua ni Tuan ya. Begitu juga bersama dengan penonton-penonton kita ni, apa sahaja? Okey, program-program lain jabatan ada turut setiap tahun mengadakan hari peladang, petani, peternak dan nelayan. Jadi pada platform ini para pengusaha kita ni akan mempamerkan produk-produk mereka. Jadi tujuannya ialah untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada orang ramai. Dan juga dalam kesempatan ini mereka akan berpeluang untuk berjumpa dengan para pembeli dan membuat perbincangan mengenai dengan harga, mengenai dengan pembekalan. Jadi banyak opportunities di sana. Selain itu apa yang kita selalu dengar pada masa ini, Jabatan Pertanian turut mengusahakan inisiatif seperti Pasar Kita Ni. Jadi pada awalnya di bawah tangga stadium ya. Kalau sekarang dipindah sudah ni Tuan. Sekarang sudah dipindah di kawasan Rimba. Jadi jabatan telah pun memulahkan pada tahun ini iaitu pada 11 hari bulan Februari telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jadi pasar kita ini mempunyai tempat yang kekal sekarang. Jadi tempat tersebut ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha kita ni yang mungkin juga menghadapi sedikit masalah pemasaran ataupun mereka masih baharu dalam industri ini dan belum mengenali siapa-siapa pembelinya. Pasar kita ni merupakan platform yang terbaiklah untuk mereka mengenalkan produk-produk mereka, especially para customer ataupun pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada penduduk-penduduk Brunei Darussalam. Di samping itu, pelanggan-pelanggan atau penduduk-penduduk negara Brunei Darussalam turut dibantu untuk mengenali siapa pengusaha kita ni. Adakah mereka ini terdiri daripada belia, terdiri daripada pengusaha-pengusaha yang sudah lama, dia berkecimpung dan jadi ini turut didedahkan agar mereka tahu dan supaya pelanggan-pelanggan ini akan dapat menyokong apa yang telah pun dihasilkan oleh
orang-orang tempatan kita ni. Jadi penting bagi mereka mengetahui siapa mereka, dan juga pengusaha penting bagi mereka mengetahui siapa pelanggan mereka, dan apa yang mereka akan perlukan, di mana. Jadi jabatan mengusahakan inisiatif ini agar ada kesinambungan dan ada sinergi antara pengusaha dan juga pembeli-pembeli. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah pasar kita ni berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan sebenarnya. Cuma mungkin kali akan dibincangkan lagi bersama pengusaha-pengusaha mengenai dengan way forward, bagaimana untuk memperbaiki dengan lebih baik lagi servis ataupun perkhidmatan yang ada. Ya, kalau sebelumnya diadakan pada hari Ahad hari menerusi Ahad. program Bandar Kuching. Kalau sekarang diadakan sebanyak 2 hari setiap minggu, iaitu hari Sabtu dan Ahad, dan dibukakan sehingga petang. Kalau dahulu sehingga jam 11 pagi sahaja, dan sekarang dibukakan sehingga jam 5 petang. Jadi ataupun kalau wampit. Selalunya memang dampit. Dan yang seronoknya, peladang-peladang kita ini ada yang peladangnya bertempat jauh dari kawasan bandar. Ada peladang-peladang kita ni yang daripada Ulu Belait, Malilas. Jadi mereka datang kemari, mereka perlu menjalani untuk sampai kemari sangat jauh, 4 jam, 5 jam datang kemari, dan mereka lebih seronok menjual produk-produk hasil ladang mereka dan juga kraft tangan mereka. Jadi memang untuk di seluruh masyarakat ataupun rakyat di negara inilah untuk ikut serta dalam melaksanakan hasil ladang peladang ketanian ini daripada ladang mereka. Kalau dulu memang mendapat tempat di bawah tangga Stadium Haji Hassan Abboq. Ketika ini beralih ke Pusat Agribisnes Rimba Gadong, Dewan Melati. Dewan Melati. Jadi ianya sudah pun dibukakan pada awal Februari lepas, dan alhamdulillah ianya sangat-sangat menggalakkan, bermula daripada 6 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada audio penonton mungkin masih lagi tertanya-tanya di mana sebenarnya pasar Ketanian ni. Jadi pasar Ketanian ni ketika ini mengambil tempat di Dewan Melati, Pusat Agribisnes Rimba Gadong. Bermula 6 pagi hingga 5 petang setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi biasanya keluaran-keluaran daripada ladangan ni memang fresh lah. Segar. Segar-segar. Jadi siapa cepat dia dapat. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara kita ini, berbalik semula kepada tajuk kita pada hari ini, fungsi utama bahagian industri tanaman. Mungkin ada nasihat, saranan yang ingin disampaikan. Okey, jadi saya mewakili dan sebagai ketua bahagian industri tanaman ingin mengalu-alukan mana-mana individu ataupun belia-belia yang ingin berkecimpung, silalah datang berjumpa dengan bahagian industri tanaman, di mana mereka akan diberikan bantuan dari segi khidmat nasihat bagaimana untuk memudahkan, dan juga bagi pelanggan-pelanggan jika ingin mengetahui di manakah dan bagaimanakah untuk mendapatkan produk-produk hasil pertanian ini, bolehlah berhubung terus dengan bahagian industri tanaman, dan mereka akan memberikan maklumat-maklumat mengenai dengan peladang-peladang yang boleh membekalkan hasil-hasil mereka. Di samping itu, saya akan turut menyampaikan bagi mendukung hasil-hasil pertanian kita ni, yang tempatan ini, para pelanggan bolehlah berkunjung ke pasar kita ni yang pada masa ini diadakan di Pusat Agribisnes Rimba. Mereka boleh mendapatkan berbagai hasil-hasil pertanian, bukan sahaja tanaman, bahkan produk-produk ternakan seperti ayam beku, telur masin, dan juga produk-produk agri makanan yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha tempatan kita ni. Jadi pusat agribisnes tersebut bukan sahaja memfokus kepada pasar kita ni, bahkan
keseluruhan kawasan tersebut menyediakan jualan-jualan lain seperti bunga-bungaan. Jika ada yang mahu mengubah suai halaman rumah seperti untuk mengadakan landscape, ya, di sana memang ada syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan tersebut. Alhamdulillah. Saya sendiri belum lagi berkesempatan untuk InsyaAllah. menuju ke sana. InsyaAllah, ya, jika ada kesempatan kita akan cubalah ya untuk mengunjungi Sabtu dan juga Ahad. Peluang Auda ya untuk melihat sendiri apa sahaja produk yang diketengahkan ya menerusi pasar kita ini. Walaupun tuan, masa sebenarnya sangat mencemburui kita ini. Banyak sebenarnya yang ingin kita ditanyakan lagi, tapi tidak mengapalah ya. Kita simpan untuk peluang dia akan datang. Apapun, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Herman bin Haji Abu, Pegawai Pertanian Kanan, pemangku penolong pengarah pertanian bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah ada kesempatan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.